Ajaran Mengkudu berbias kesuma di celah angsana di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara di atas talian kita bersua. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menonton. Saya, Titiaka binti Jajuri, selaku moderator pada sesi pertama bagi pembentangan penyelidikan kajian tindakan Konvensyen Penyelidikan R&D dan Inovasi Pendidikan 2022 atau KONPI kali kedua 2022 di saluran 6. Terlebih dahulu, ada baiknya saya memperkenalkan juri yang terlibat dalam sesi pembentangan penyelidikan kajian tindakan hari ini. Terima kasih diucapkan kepada panel penilai sesi pertama iaitu yang berusaha Dr. Satirah Ahmad dari IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Tanpa melengahkan masa, marilah kita bersama-sama mendengar pembentangan yang pertama dari kumpulan pertama yang diketuai oleh Muhammad Hazrul bin Majori dari College Vocational Typing dengan kertas kajiannya bertajuk Track Otak Membantu Pelajar Menulis Kandungan Taklimat Pekerjaan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Tracks Otak Membantu Pelajar Menulis Kandungan Taklimat Pekerjaan. Sebelum saya membentangkan kajian tindakan ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Hazrul bin Majuri daripada College Vocational Typing, Perak. Pendahuluan dan refleksi. Kursus penjelaan bengkel MTA 4012 merupakan salah satu kursus semester akhir dalam program teknologi otomotif peringkat SVM di College Vocational. Kursus ini merupakan kursus yang mengandungi 7 standard kompetensi. Setiap kompetensi ini adalah saling berkaitan antara satu sama lain. Semasa mengajar kompetensi yang kedua ini, didapati pelajar bermasalah dalam menulis kandungan taklimat serta menyampaikan sesi taklimat. Sekarang pelajar untuk menulis kandungan taklimat pekerjaan dengan betul mengikut satu kompetensi yang dikehendaki menyebabkan pelajar sukar untuk kompeten dalam penilaian amali, iaitu dalam menyampaikan sesi taklimat. Fokus kajian dan objektif kajian. Dalam kompetensi yang kedua ini, pelajar mempelajari kaedah bagaimana menyampaikan sesi taklimat. Sebelum menyampaikan sesi taklimat secara amali, pelajar perlu tahu menulis kandungan taklimat berkenaan dengan pekerjaan. Walau bagaimanapun, berdasarkan masalah yang telah dikenal pasti ini, sebahagian pelajar masih belum menguasai kaedah penulisan kandungan taklimat ikut subkompetensi yang dikehendaki. Dan mereka juga tidak dapat mengaitkan dengan kompetensi yang pertama. Sehubungan dengan itu, fokus utama kajian ini adalah untuk membantu pelajar menulis kandungan taklimat dengan betul berdasarkan subkompetensi yang dikehendaki dan membantu pelajar untuk mengaitkan dengan kompetensi yang pertama. Justru itu terdapat dua objektif kajian ini, iaitu yang pertama adalah menulis kandungan taklimat dengan betul berdasarkan subkompetensi yang dikehendaki dan yang kedua adalah mengaitkan dengan kompetensi yang pertama. Kumpulan sasaran, seramai 8 orang pelajar yang mendapat markah 4/10 ke bawah iaitu hasil daripada keputusan penilaian amali pelajar diletakkan sebagai kumpulan sasaran untuk diberi bimbingan. Pelajar-pelajar ini merupakan pelajar SVM tahun 2 semester 4 program teknologi otomotif MTA kohort 2020 di College Vocational Typing. Pelaksanaan kajian iaitu kaedah dan strategi melaksanakan inovasi ini. Kajian ini dilaksanakan selama 1 bulan. Bagi melaksanakan kajian tindakan ini, pekaji telah menggunakan model kajian tindakan yang diasaskan oleh Chemist dan McTaggart 1988 yang menguraikan sebuah reka bentuk dalam melaksanakan proses pelaksanaan kajian tindakan yang terdiri daripada proses merancang, bertindak, memerhati dan juga merefleks seperti dalam jadual yang di sebelah. Iaitu bermula tarikh pelaksanaannya adalah 2 bulan 3 2020 sehingga 12 bulan 4 2022. Merancang pelaksanaan kajian, penerangan inovasi yang dihasilkan ini. Bagi menyelesaikan isu kepada permasalahan ini, pengkaji merancang untuk melaksanakan satu intervensi yang diberi nama template Tracks Otak. Kaedah Tracks Otak ini merupakan kaedah pengajaran yang menggunakan selai template bagi menjejaki iaitu tracks perkara-perkara penting dalam kompetisi yang pertama dan yang perlu diberi perhatian dalam menulis kandungan taklimat.
Perkara-perkara penting yang perlu diberi perhatian dalam kandungan teks adalah seperti organisasi sebuah pekerja yang ditetapkan sebagai O, tanggungjawab pekerja sebagai T, agen kerja sebagai A dan juga jadual kerja sebagai T. Track bermaksud menjejak semula apa yang telah dipelajari dalam kompetisi yang pertama dan ditulis semula dalam bentuk kandungan taklimat dalam kompetisi yang kedua. Selain itu, template tracks otak disusun mengikut sub-kompetensi taklimat pekerjaan bagi memudahkan pelajar untuk menulis kandungan teks taklimat. Bertindak pelaksanaan kajian tindakan iaitu kaedah dan strategi tindakan. Dalam melaksanakan kajian tindakan ini, pengkaji telah menggunakan 3 strategi iaitu pemahaman, penulisan dan juga pengujian. Dalam pemahaman, guru memberi penerangan kepada pelajar berkenaan dengan template tracks otak iaitu kepada pelajar sasaran iaitu kumpulan sasaran pelajar bimbingan. Dan juga dalam penulisan, guru akan memberikan template sini tracks otak kepada pelajar iaitu kepada kumpulan sasaran, pelajar akan dibimbing sehingga dapat menulis kandungan taklimat sehingga selesai. Dan yang terakhir adalah pengujian, di mana pengujian untuk menguji keberkesanan inovasi ini dengan menggunakan orang penilaian amali yang kedua iaitu sebagai barang ulangan dan membuat perbandingan pencapaian sebelum dan selepas itu. Dalam memerhati iaitu pemerhatian iaitu kutipan dan analisis data untuk melihat keberkesanan intervensi tracks otak ini, tindakan seterusnya adalah yang dijalankan adalah merekod dan memungut data untuk dinilai secara terperinci. Oleh hal ini demikian, data kajian dikumpul menggunakan kaedah analisis dokumen. Dokumen yang digunakan ialah soalan penilaian amali 2 sebagai penilaian amali ulangan. Data kajian dianalisis secara statistik deskriptif dengan menggunakan Excel 2021 bagi mencari skop pencapaian pelajar dalam penilaian amali yang kedua. 8 orang pelajar dinilai secara amali iaitu menyampaikan sesi taklimat berdasarkan kandungan taklimat yang telah ditulis dengan menggunakan intervensi tracks otak. Selepas menyampaikan sesi taklimat, pelajar dikehendaki menghantar kandungan taklimat dalam bentuk teks taklimat lembaran A. Seperti dalam gambar raja di sebelah, hasil analisis dijalankan dengan membuat perbandingan skor penilaian amali sebelum dan selepas intervensi ini dijalankan. Mereflect iaitu dapatan kajian interpretasi data. Berdasarkan jadual di sebelah iaitu perbandingan skor penilaian amali sebelum dan selepas intervensi ini dilaksanakan, menunjukkan kesemua pelajar kumpulan sasaran dapat menulis kandungan taklimat berdasarkan sub-kompetensi item penilaian seperti yang dikehendaki. Jika dilihat sebelum intervensi ini dilaksanakan, selama 3 orang pelajar mendapat 4 markah, 4 orang pelajar mendapat 3 markah dan seorang pelajar mendapat 2 markah daripada 10 markah keseluruhannya. Hampir separuh sub-kompetensi item penilaian tidak dilaksanakan oleh pelajar kumpulan sasaran. Walau bagaimanapun, selepas intervensi ini dilaksanakan, keseluruhan pelajar kumpulan sasaran mendapat markah penuh iaitu 10 markah. Keseluruhan sub-kompetensi item penilaian yang ditulis dalam kandungan taklimat tanpa tertinggal. Selain itu, pelajar kumpulan sasaran juga dapat mengaitkan kompetisi yang kedua dengan kompetisi yang pertama. Penutup, secara keseluruhannya menunjukkan penggunaan intervensi tracks otak sebenarnya telah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam menulis kandungan taklimat. Hasil analisis dalam penilaian amali kedua menunjukkan sub-kompetensi dalam kompetisi yang pertama dapat dijejaki tracks dalam penulisan kandungan taklimat iaitu organisasi pekerja O, tanggungjawab pekerja T, agen kerja A dan juga jadual kerja K. Selain itu, pelajar juga dapat menulis mengikut sub-kompetensi kedua seperti yang dikehendaki. Penggunaan intervensi tracks otak telah berjaya membantu pelajar untuk menulis kandungan taklimat dan seterusnya dapat menyampaikan dalam sesi taklimat mengikut sub-kompetensi yang dikehendaki. Masalah pelajar dalam menulis kandungan taklimat dan juga mengaitkan kandungan taklimat dengan kompetisi yang pertama dapat diselesaikan sepenuhnya apabila teks otak diperkenalkan kepada pelajar. Aktiviti yang dirancang pada pelaksanaan teks otak telah banyak membantu kepada peningkatan kefahaman pelajar. Pada kajian akan datang, pekaji ingin membuat penambahbaikan dari segi size template daripada A4 kepada A3 supaya ruang untuk pelajar menulis lagi banyak. Templates A4 kecil dan ruang untuk menulis dalam step kotak terhad. Selain itu, penambahan warna mungkin dan sedikit banyak dapat menarik minat pelajar. Aktiviti yang menggunakan intervensi ini sangat bermakna kepada pengkaji kerana ia dapat membantu pelajar, terutamanya kumpulan sasaran, untuk kompeten dalam kompetisi yang kedua ini. Harapan saya semoga intervensi ini dapat disebar luas bagi membantu pelajar di kolej profesional lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput kumpulan kedua dari kumpulan yang diketuai oleh Nur Hamidah binti Husin dari Kolej Matrikulasi Kedah dengan tajuk Meningkatkan Kefahaman Pelajar SES di dalam konsep transmisi impuls merentasi sineks melalui teknik PV-BGB. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Hamidah binti Husin daripada Kolej Matrikulasi Kedah akan membentangkan penyelidikan saya yang bertajuk Meningkatkan Kefahaman Pelajar SES di dalam konsep transmisi impuls merentasi sinaps melalui teknik PV-BGB. Sebagai refleksi PDP yang lalu, saya sebenarnya telah mengajar hampir 14 tahun di dalam subjek biologi dalam program matrikulasi dan 8 tahun di dalam program PDT ataupun SES. Dan pengalaman saya sebenarnya saya mendapati kebanyakan pelajar biologi ini rata-ratanya mendapat grade C yang agak lemah semasa SPM dan juga grade bahasa Inggeris yang lemah. Jadi ini mendorong mereka untuk tidak minat di dalam biologi kerana mereka agak suka untuk mengeja dan menyebut terma-terma yang baru. Memandangkan kita sekarang berada di dalam norma baharu PDP, kebanyakan kelas memang dibuat di atas secara atas talian. Jadi pelajar akan lebih cenderung menggunakan gadget. Maka saya rasa pensyarah pun sebenarnya perlu seiring ataupun lebih daripada pelajar. Tapi bimbingan daripada pensyarah masih diperlukan kerana PDP yang baru ini sebenarnya lebih mengubah pendidik kepada fasilitator. Dan topik yang saya gunakan untuk kajian tindakan saya ini adalah topik coordination dengan subtopik transmisi impuls merentasi sinaps, di mana topik coordination ini menyumbang markah yang agak tinggi dalam peperiksaan akhir iaitu sebanyak 9 markah. Dan soalan coordination ini boleh keluar sebagai soalan struktur ataupun soalan esei. Dan rata-rata pelajar kebanyakannya merasakan topik ini sukar untuk digambarkan kerana topik ini mempunyai struktur dan proses yang perlu diingat dengan baik sebenarnya. Jadi saya memfokuskan kepada pembelajaran interaktif, iaitu saya rasakan PDP perlu diubah daripada pasif kepada lebih aktif. Dan walaupun pembelajaran secara online ataupun atas talian, dia perlu berjalan dengan lebih bermakna dan menyeronokkan. Di samping itu, saya juga mahu mengurangkan penggunaan perkataan di dalam nota pelajar. Semasa pelajar membuat slide pembentangan, kebanyakan pelajar akan menggunakan banyak perkataan. Jadi semasa membentang, pelajar lebih cenderung untuk membaca slide. Jadi saya nampak di sini konsep sharing tak dapat diketengahkan jika pelajar hanya membaca slide saja. Di samping itu, saya juga lebih fokus kepada pelajar perlu bercerita menggunakan bahasa Inggeris. Sebenarnya ini boleh meningkatkan keyakinan dan kosakata pelajar itu sendiri. Di dalam kajian tindakan ini, saya menggunakan dua kitaran untuk kajian tindakan oleh Bridget Sommer, di mana kitaran yang pertama, pada kitaran yang pertama, saya dapati objektif untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi tidak tercapai kerana pelajar menggunakan bahasa Melayu dan tidak membuka kamera semasa pembentangan secara atas talian di dalam kelas. Jadi objektif khusus saya adalah untuk meningkatkan kefahaman pelajar di dalam menjawab soalan esei pendek melalui kaedah penceritaan, di samping meningkatkan gaya ingatan pelajar dan juga meningkatkan kemahiran berkomunikasi pelajar. Oleh itu, peserta kajian saya terdiri daripada 3 orang pelajar, 1 lelaki dan perempuan, pelajar SES semester 2 bagi sesi yang lalu. Mereka dipilih kerana keputusan ujian diagnostik mereka yang lemah iaitu 3 markah ke bawah daripada keseluruhan markah 10.
Daripada tinjauan awal iaitu pemerhatian dalam kelas, temu bual soalan terbuka selepas kelas online dan juga ujian diagnostik, saya dapati pelajar hanya diam apabila ditanya tentang topik sinaps dan ada di antara mereka yang keliru untuk menyebut struktur di bahagian sinaps dan juga mengeja struktur tersebut. Jadi saya rasakan pelajar perlukan satu kaedah yang boleh membantu mereka memberi tumpuan di dalam kelas. Selain daripada sesi PDP yang berada atas talian ni mesti lebih menyeronokkan kepada pelajar. Oleh itu saya memberikan satu pendekatan pelajaran kepada pelajar iaitu saya menggunakan teknik PV-BGV iaitu photo voice biar gambar berbicara. Teknik ini sebenarnya teknik photo voice ini berasal daripada China oleh Wang and Burris pada tahun 1992. Sebenarnya teknik ini adalah menggunakan pembentangan slide PowerPoint semasa kelas online. Pelajar diberikan satu gambar rajah sahaja tanpa perkataan pada gambar rajah tersebut dan pelajar perlu menggunakan konsep photo voice iaitu penceritaan konsep dengan menggunakan satu gambar rajah dan menggunakan bahasa Inggeris semasa pembentangan. Jadi saya sebenarnya mengaplikasikan konsep pengucapan awam dengan gaya penceritaan. Ini adalah soalan esei yang sebenarnya untuk pelajar bercerita tentang struktur sinaps dan juga apa yang berlaku semasa pengaliran impuls melalui sinaps ini. Okey, daripada markah ujian pra dan ujian post saya dapati memang ada peningkatan sebelum saya memberikan teknik ini kepada pelajar. Dan rata-ratanya pelajar memang mendapat markah yang memberangsangkanlah selepas teknik ini diperkenalkan kepada pelajar. Jadi saya dapati untuk pelajar ini perubahan yang pelajar peroleh, mereka mampu berkomunikasi di dalam bahasa Inggeris walaupun pada mulanya agak tergagap-gagap. Dan saya dapati ada peningkatan markah daripada ujian pra pada ujian post dan pelajar mampu membayangkan bagaimana struktur dan proses transmisi impuls berlaku. Dari segi pensyarah pula, peranan saya sebagai pensyarah sebenarnya telah bertukar daripada mengajar kepada fasilitator. Dan saya rasa agak seronok untuk mengendalikan kelas online saya ini. Dan selain menambahkan koleksi PDP kepada saya sendirilah. Dan untuk unit biologi juga sebenarnya saya telah pun berkongsi teknik ini dengan rakan-rakan kerana ia boleh menambahkan koleksi PDP unit. Dan saya juga mengharapkan kajian tindakan saya ini menjadi panduan untuk membangunkan modul pembelajaran ataupun pengajaran berkonsepkan PEK 21. Jadi sebagai refleksi, kesemua objektif kajian saya telah berjaya dicapai dan teknik PV-BGV ini berupaya untuk membantu pelajar lebih memahami dan mengingat fakta dan konsep. Kerana pelajar perlu membentangkan slide dan ini secara tidak langsung pelajar perlu menghafal untuk mengingat fakta yang akan diceritakan. Jadi semoga hasil kajian ini dapat dimanfaatkan dan dijadikan dan dapat menjadikan proses PDP lebih menarik dan berkesan serta menyeronokkan. Jadi itu saja daripada saya. Semoga kajian tindakan saya ini bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita teruskan lagi sesi hari ini dengan menjemput kumpulan PVMA PPM. Ketuanya ialah Nur Zahara binti Ebi Hamid dari SMK Pancur serta dua lagi ahli dari SMK Desa Cempaka dan SMK Bandar Baru Serting yang akan membentangkan tajuk Intervensi BOS, penyelesaian terhadap kesukaran menulis resepi standard dalam mata pelajaran PVMA, penyediaan dan pembuatan makanan. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Zahara binti Abdul Hamid daripada SMK Pancur. Kajian tindakan ini dianggotai oleh 3 lagi rakan saya iaitu Puan Madila binti Idris dari SMK Desa Cempaka, Puan Siti Rafidah binti Jas dari SMK Bandar Baru Serting dan Puan Intan Nurashikin binti Azmi dari SMK Pancur. Tajuk kajian tindakan kami adalah Intervensi BOS, penyelesaian terhadap kesukaran menulis resepi standard dalam mata pelajaran PVMA, penyediaan dan pembuatan makanan. Program vokasional menengah atas PVMA yang dilaksanakan di sekolah menengah menawarkan program vokasional seperti penyediaan dan pembuatan makanan. Penulisan resepi standard perlu secara jelas menyatakan kuantiti dan kualiti sesuatu bahan yang digunakan serta jalan kerja bagi menyediakan sesuatu hidangan dan perkara mustahak yang perlu diikuti. Resepi standard akan menghasilkan masakan yang konsisten walaupun disediakan oleh mana-mana tukang masak pada bila-bila masa sahaja dan di mana jua. Pengkaji yang mengajar mata pelajaran kemahiran PVMA, penyediaan dan pembuatan makanan melaksanakan kajian tindakan berdasarkan refleksi pengajaran. Radiah 1 menunjukkan refleksi pengajaran dan pembudayaan yang lalu. Melalui pemerhatian daripada penilaian pengetahuan CU02 Cooking Teknik, kebanyakan murid kelihatan kabur dan terpinga-pinga apabila diajukan soalan tentang definisi resepi standard. Murid meninggalkan soalan, tidak menjawab dengan betul. Melalui analisis temu bual pula, didapati murid tidak dapat menyatakan aspek yang diperlukan dalam penulisan resepi standard. Manakala melalui tinjauan analisis dokumen, mendapati 60% murid sukar menulis resepi standard dengan lengkap. Ada murid menulis resepi standard tetapi tidak menyatakan aspek dengan jelas. Ada juga murid yang langsung tidak menjawab, malah soalan dibiarkan kosong tanpa jawapan. Kajian tindakan yang dilaksanakan ini adalah merupakan tindakan terhadap proses pengajaran dan pembudayaan. Tindakan dilakukan kepada mata pelajaran penyediaan dan pembuatan makanan bagi program vokasional menengah atas tingkatan 4. Seterusnya, penulisan resepi standard yang betul sangat penting dalam melaksanakan kaedah memasak mengikut prosedur yang betul. Hal ini demikian, fokus kajian tindakan ini dilakukan adalah untuk melaksanakan intervensi BOS, iaitu borang resepi standard yang ringkas dan mudah digunakan dalam kalangan murid tingkatan 4 PVMA, penyediaan dan pembuatan makanan. Terdapat 3 objektif kajian, iaitu yang pertama, meneroka keberkesanan intervensi BOS kepada murid bagi menyatakan definisi resepi standard dalam topik kaedah memasak untuk mata pelajaran penyediaan dan pembuatan makanan. Kedua, mengenal pasti keberkesanan intervensi BOS kepada murid bagi menyatakan aspek yang diperlukan dalam penulisan resepi standard. Dan yang terakhir, mengenal pasti keberkesanan intervensi BOS kepada murid bagi menguasai penulisan resepi standard yang lengkap. Persoalan kajian yang pertama, adakah murid dapat menyatakan definisi resepi standard dalam topik kaedah memasak bagi mata pelajaran penyediaan dan pembuatan makanan menggunakan intervensi BOS? Kedua, adakah murid dapat menyatakan aspek yang diperlukan dalam penulisan resepi standard menggunakan intervensi BOS? Dan yang terakhir, sejauh manakah intervensi BOS dapat menguasai penulisan resepi standard yang lengkap kepada murid? Pelaksanaan kajian tindakan ini berpandukan kepada model kajian tindakan kaedah Stringer 2009, iaitu mereflek, berfikir dan bertindak.
Kumpulan sasaran adalah merupakan murid tingkatan 4 PVMA yang terdiri daripada 3 perempuan dan 5 lelaki di sekolah menengah harian yang mendapat markah rendah, iaitu kurang 50% semasa menjawab penilaian pengetahuan CU02 Cooking Teknik pada bulan April 2022. Mereka merupakan murid kategori sederhana dan lemah pencapaian akademiknya. Di bahagian kanan merupakan intervensi BORS. BORS adalah merupakan singkatan daripada perkataan borang resepi standard. Dan manakala jadual di bawah adalah menunjukkan aktiviti beserta tarikh pelaksanaan kajian tindakan dilaksanakan. Kajian tindakan ini menggunakan alat pemerhatian seperti pemerhatian, analisis dokumen dan temu bual. Pemerhatian mendapati responden teruja menjawab soalan, menjawab dengan pantas dan penuh yakin. Manakala daripada temu bual menunjukkan murid telah dapat menyatakan definisi resepi standard dengan betul. Analisis dokumen pula mendapati murid telah dapat melengkapkan borang resepi standard dengan penuh. Jika sebelum ini murid tidak dapat mengisi borang resepi standard dengan betul, tetapi setelah diperkenalkan intervensi BORS, mereka telah dapat menulis dengan baik. Menerusi kajian tindakan ini, pengkaji telah membuat refleksi kepada guru, murid dan PDPC. Guru perlu sentiasa kreatif dan kritis, mengadakan bimbingan dan pemantauan dan menghasilkan bahan bantu mengajar yang menarik. Selain itu, refleksi terhadap murid pula mendapati iaitu murid bermotivasi melaksanakan tugasan, berkemahiran untuk berkomunikasi serta mengamalkan kemahiran PAK 21. Manakala terhadap PDPC pula, PDPC mudah dirancang, dapat menghasilkan komunikasi dua hala yang baik serta berkemahiran menghasilkan PDPC PAK 21. Melalui penyelidikan tindakan ini, intervensi berkenaan kaedah BORS telah dapat menyelesaikan dan menambah baik terhadap 3 isu yang telah dibincangkan di awal penulisan. Pada masa akan datang, pengkaji akan meneroka pula isu dalam menghasilkan modul penulisan resepi standard. Sekian, terima kasih.
Majlis kita diteruskan dengan pembentangan kumpulan RN3. Dijemput ketua kumpulannya iaitu Rosmawati binti Jamaluddin dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dengan tajuk Halo TikTok dalam menyelesaikan tutorial Halo Alkana. Warahmatullahi. Salam sejahtera kepada barisan juri dan semua hadirin. Saya, Nik Abimatun, Wakil Kumpulan RN3 dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan akan bersama anda pada kali ini untuk membentangkan projek RN3 kami yang bertajuk Halo TikTok dalam menyelesaikan tutorial Halo Alkana. Pendidikan merupakan sistem yang mampu menjadi penyumbang utama kepada pembangunan modal insan yang bakal menjadi pencetus kreativiti, penjana inovasi dan pengupaya perkembangan ekonomi keseluruhannya. Modal insan ini mampu kita lahirkan seandainya pelajar menjalani pembelajaran bermakna ketika berada di dalam sistem pendidikan. Menurut kajian Gonzalez et al., pembelajaran bermakna berlaku jika pelajar dapat mentafsir, mengait dan menggabungkan maklumat baharu dengan pengetahuan sedia ada dan menggunakan maklumat baharu tersebut untuk menyelesaikan masalah baharu. Pembelajaran bermakna sangat penting untuk kemenjadian pelajar kerana pelajar telah diterapkan dengan kemahiran untuk menyelesaikan masalah dan mempunyai daya cipta yang tinggi. Pemilihan kaedah dan instrumen yang tepat dalam penyampaian PDP dapat menjana pembelajaran bermakna kepada pelajar. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk memperbaiki amalan pembelajaran kimia di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Jadi, apakah aplikasi itu? Ya, betul. TikTok. Aplikasi ini telah digunakan pakai sebagai alat intervensi untuk menambah baik amalan PDP sedia ada. Kenapa TikTok? Aplikasi TikTok yang dipilih sebagai alat intervensi dilihat sebagai satu aplikasi yang sangat dekat dengan pelajar yang merupakan golongan generasi Z. Oleh itu, penyelidik yakin penggunaan video dapat membantu meningkatkan motivasi pelajar berdasarkan dapatan kajian oleh Maulani et al. Kajian ini dijalankan ke atas 10 orang pelajar terdiri daripada 7 orang pelajar perempuan dan 3 orang pelajar lelaki dari kumpulan praktikum H5P2. Daripada 10 pelajar kumpulan sasaran, 30% pelajar kumpulan sasaran tidak dapat memberi penamaan IUPAC yang betul bagi sebatian Halo Alkana. 30% pelajar membiarkan lebih daripada 4 soalan tanpa jawapan. Manakala, sebanyak 60% pelajar pula tidak dapat menentukan bahan dan hasil tindak balas yang betul bagi soalan yang melibatkan tindak balas kimia. Ini menimbulkan kebimbangan kepada penyelidik kerana pelajar telah menjalani kuliah tutorial, malah soalan-soalan tersebut telah pun dibincang di dalam kelas tutorial selama 4 jam. Namun, pelajar masih tidak dapat memberi jawapan yang tepat seperti yang telah dibincangkan. Daripada dapatan temubual tersebut, penyelidik mendapati punca bagi masalah ini ialah pelajar hilang fokus ketika mengikuti kelas tutorial. Ini lantaran pelajar kepenatan menyiapkan tugasan beberapa subjek yang lain di mana tarikh akhir penghantaran adalah pada minggu 10 dan 11 PDP. Untuk samping itu, pelajar juga menyatakan bahawa mereka memerlukan bahan-bahan pembelajaran yang boleh dirujuk berulang kali bagi membantu mereka dalam menyelesaikan soalan-soalan tutorial. Berdasarkan masalah yang dinyatakan dalam refleksi amalan PDP yang lalu, kajian tindakan ini memfokuskan kepada 2 perkara utama. Pertama, ialah memilih instrumen pengajaran yang mempunyai sifat keboleh-ulangan, bahan kandungan pelajaran dan boleh dicapai walaupun tanpa kehadiran guru. Fokus yang kedua ialah meningkatkan penguasaan pelajar dalam topik Halo Alkana dengan menggunakan instrumen tersebut. Penyelidik memilih kaedah video yang dilihat mempunyai sifat keboleh-ulangan. Pendekatan yang diambil dalam kajian ini iaitu penggunaan teknologi terkini yang bersesuaian dengan era pelajar sebagai generasi Z adalah berpandukan kepada kerangka TPAC yang dipelopori oleh Mishra dan Cook. Secara umumnya, kajian ini bertujuan membantu pelajar untuk menguasai topik kimia organik melalui kaedah video. Objektif khusus kajian adalah pertama, menghasilkan bahan pembelajaran yang dapat dihasilkan oleh pelajar dalam jangka masa yang singkat. Kedua, membantu pelajar menyelesaikan soalan tutorial Halo Alkana dengan merujuk kepada video Halo TikTok.
Bagaimana pelaksanaan tindakan bagi kajian ini? Kajian ini dijalankan menggunakan model kajian tindakan kemis dan target di mana penyelidik hanya menggunakan satu kitaran sahaja kerana berpuas hati dengan dapatan kajian daripada kitaran pertama yang dilakukan. Seterusnya, kita teruskan hasil pemerhatian dan dapatan kajian. Bagi menjawab objektif pertama kajian, 4 video halo TikTok berdurasi 3 minit telah berjaya dihasilkan dan video halo TikTok ini juga telah disebar luas kepada semua pelajar jurusan sains KMNS. Daripada semakan penyelidik, kembali capaian objektif kedua, kumpulan sasaran menunjukkan kemajuan yang baik dalam perbandingan hasil kerja sebelum dan selepas menggunakan video halo TikTok. Analisis data soal cerdik menunjukkan setiap item mendapat min skor melebihi skala 4. Oleh itu, dua objektif yang difokuskan dalam kajian ini telah berjaya dicapai oleh penyelidik. Objektif pertama tercapai, di mana 4 video halo TikTok telah berjaya dihasilkan secara hasil kerja berkumpulan. Video halo TikTok yang berdurasi 3 minit, setiap satu berjaya dihasilkan hanya dalam tempoh seminggu. Kerjasama kumpulan, gabungan pelbagai aras kecerdasan dan keterlibatan secara aktif guru mampu menghasilkan video yang sangat menarik dan berkualiti walaupun dalam jangka masa yang singkat. Dapatan kajian objektif kedua menunjukkan video halo TikTok yang dihasilkan oleh pelajar mampu membantu mereka menjawab tutorial halo Arkana dengan lebih baik. Keupayaan video sebagai media pembelajaran yang mampu meningkatkan kefahaman pelajar tidak boleh disangkal lagi. Dari perspektif penyelidik, sepanjang menjalankan kajian, penyelidik juga telah mendapat pengetahuan-pengetahuan baharu. Di antaranya adalah semua pelajar berpotensi maju dalam akademik jika berpeluang menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan jiwa dan era pelajar tersebut. Selain itu, jika sesuatu perkara dilakukan dengan minat yang tinggi, perkara yang sukar boleh menjadi mudah. Halo TikTok ini mampu menarik minat pelajar. Namun, kuantiti isi kandungan pelajaran yang boleh dimuatkan dalam sesuatu video adalah terhad. Ini adalah kerana aplikasi TikTok itu sendiri hanya membenarkan tempoh masa tertentu bagi sesuatu video yang dihasilkan. Aplikasi YouTube dilihat boleh dijadikan sebagai alternatif kepada aplikasi TikTok kerana ia tidak menghadkan tempoh masa bagi sesuatu video. Sekian perbentangan kajian kumpulan RM3. Terima kasih.
Baiklah, kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan kelima pada sesi kali ini. Kumpulan ini diketuai oleh Rozana Tuli Ani binti Ramli dari SMK Sentul Utama Kuala Lumpur dengan tajuk BISMAP, Kaedah Penguasaan Konsep dalam Mata Pelajaran Perniagaan Tingkatan 4. Dipersilakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rozana Tulaini binti Ramli daripada SMK Sentul Utama. Dan saya akan membuat pembentangan mengenai kajian tindakan saya iaitu BISMAP, Kaedah Meningkatkan Penguasaan Konsep dalam Mata Pelajaran Perniagaan Tingkatan 4. Baik, refleksi amalan saya. Pertama sekali, saya dapat lihat murid tidak dapat menguasai tajuk dalam mata pelajaran perniagaan dengan baik. Ini mereka juga tidak dapat melibatkan diri dalam semua aktiviti PDP yang saya jalankan semasa di dalam kelas. Ini melalui pemerhatian, temubual dan analisis dokumen sebelum saya menjalankan kajian tindakan. Kemudian saya dapat dua isu, iaitu yang pertama, saya ingin meningkatkan penguasaan murid itu sendiri dalam tajuk-tajuk perniagaan tingkatan 4. Saya juga ingin menarik minat murid dalam PDP yang saya jalankan. Maka saya membina satu bahan bantu mengajar untuk mengatasi kedua-dua isu tersebut, iaitu BISMAP. Terdapat dua objektif. Objektif yang pertama adalah untuk meningkatkan penguasaan murid dalam perniagaan, tajuk-tajuk perniagaan tingkatan 4. Di sini soalan kajian saya ialah sejauh manakah keberkesanan BISMAP yang saya bina dalam untuk meningkatkan penguasaan murid bagi tajuk perniagaan tingkatan 4. Dan objektif yang kedua, saya ingin meningkatkan minat murid untuk menyertai dalam aktiviti PDP yang saya jalankan. Maka soalan kajian saya mahu tahu bagaimanakah BISMAP itu mampu untuk meningkatkan minat murid itu sendiri untuk menyertai aktiviti yang saya jalankan. Kumpulan sasaran. Melalui kumpulan sasaran, saya memilih 5 orang pelajar ini yang terdiri daripada kumpulan ses yang berbeza, iaitu mereka mempunyai pendapatan per kapita yang rendah, baik pendapatan keluarga yang rendah, datang pada keluarga yang sederhana. Saya juga memilih mereka melalui ujian diagnostik tingkatan 3. Saya juga memilih mereka ini berdasarkan pencapaian yang berbeza-beza. Dan murid yang terakhir sekali, saya juga merupakan guru yang mengajar murid ini bagi mata pelajaran perniagaan. Pelaksanaan kajian ini, saya mula menjalankan menggunakan kaedah Chemistry Target. Okey, yang pertama sekali, saya merefleks, iaitu saya memerhatilah PDP yang saya jalankan di dalam kelas. Kemudian saya merancang apa kaedah yang sesuai untuk mengatasi isu yang saya dapat lihat di dalam kelas tersebut. Kemudian saya mencipta kaedah, saya bertindak mencipta kaedah BISMAP bagi mengatasi isu yang saya dapat lihat di dalam kelas. Kemudian saya memerhati adakah kaedah yang saya jalankan ini dapat memberi kesan, dapat memberi keberkesanan, dapat mengatasilah isu yang ada. Okey. Dalam melaksanakan kajian ini, yang pertama sekali saya menjalankan ujian diagnostik, ujian ringkas yang mengandungi 3 soalan subjektif. Murid-murid ini dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil. Kemudian mereka
berada dalam kumpulan itu berdasarkan pencapaian yang berbeza dan perbezaan gender mereka sendiri. Kemudian saya menjalankan PDP menggunakan BISMAP. Kemudian saya membuat pemerhatian sepanjang saya menjalankan kaedah BISMAP. Saya menemu bual murid-murid yang saya pilih. Saya juga menjalankan ujian kedua yang mempunyai 3 soalan subjektif dan data yang saya dapat saya analisis. Murid-murid ini dibahagikan kepada kumpulan kecil. Mereka juga diberi peta minda atau BISMAP dalam bentuk A4 secara individu. Mereka kaji dan lihat dulu BISMAP ini. Kemudian setiap kumpulan saya beri 3 soalan subjektif. Mereka juga perlu menyelesaikan soalan subjektif itu dengan lengkap dan berbincang bersama rakan dalam kumpulan. Okay. Bagi kumpulan yang mempunyai masalah untuk melengkapkan BISMAP ini dan sekaligus tidak dapat menyelesaikan soalan subjektif yang saya berikan, mereka diberi pilihan untuk mengimbas QR code yang ada pada peta BISMAP yang saya sediakan untuk mendapatkan jawapan sama ada jawapan untuk setiap alur BISMAP yang saya sediakan ataupun mendapat clue bagi soalan subjektif yang saya sediakan. Kemudian mereka perlu berbincang bersama rakan-rakan dalam kumpulan dan membuat pembentangan. Di sini mereka diberi peluang untuk mengenal pasti apa masalah yang mereka jalankan. Okey, sepanjang pemerhatian dan dapatan kajian saya sendiri, saya telah menjalankan analisis dokumen, markah sebelum dan selepas. Okey, di sini dapatlah dilihat kelima-lima murid ini sebelum menjalankan kaedah BISMAP ke atas mereka, murid tidak dapat menjawab dengan baik. Mereka hanya mendapat markah majoriti 1 atau 6 berbanding selepas mereka menjalankan kaedah BISMAP, mereka telah mencapai markah penuh iaitu 10 markah. Saya juga menjalankan pemerhatian sepanjang kaedah ini. Saya dapat lihat murid berusaha untuk melengkapkan BISMAP yang saya sediakan. Mereka kelihatan lebih positif, mereka berbincang dan lebih aktif untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan kepada mereka. Selepas saya membuat pemerhatian, saya juga menjalankan temu bual. Di sini dapat lihat temu bual yang saya jalankan sebelum saya adakan BISMAP. Rata-rata murid menyatakan kaedah yang sebelum dijalankan BISMAP ini agak tidak menarik dan mereka tidak mahu menjawab soalan kerana mereka merasakan tidak yakin. Kemudian temu bual dapat dilihat di sini adalah temu bual selepas menjalankan BISMAP. Pertama, mereka lebih faham, lebih yakin dan kelihatan lebih seronok untuk melibatkan diri untuk menyertai dalam aktiviti yang saya jalankan. Dan mereka juga faham isi kandungan setiap alur dalam BISMAP itu sendiri. Akhir kata, di sini saya menyatakan apa refleksi. Yang pertama, saya sebagai pengkaji, saya dapat lihat murid lebih yakin. Murid lebih jelas dengan topik yang saya ajar. Saya juga dapat lihat BISMAP ini mampu digunakan ke atas pelbagai aras murid dan mempunyai ciri-ciri kebat, iaitu aras tinggi lah, pemikiran aras tinggi.
Untuk murid itu sendiri, saya dapat lihat mereka memang yakin mereka berdaya saing untuk melengkapkan BISMAT itu. Kepada guru-guru mata pelajaran perniagaan itu sendiri, mereka boleh mengadaptasikan kaedah yang saya gunakan ini dalam PDP mereka. Tidak perlu khawatir untuk membawa bahan yang saya telah sediakan di dalam kelas kerana dia boleh disesuaikan mengikut kondisi kelas guru itu sendiri. Jika guru tu sukar untuk membawa bahan berbentuk maujud, mereka boleh gunakan dalam bentuk online. Untuk sekolah, saya juga merasakan BISMAT ini mampu memberi manfaat kepada sekolah, kepada mata pelajaran yang lain. Bukan hanya kepada subjek perniagaan, mata pelajaran perniagaan. Pihak sekolah boleh menggunakan kaedah ini untuk menarik minat murid ke sekolah dan aktif dalam kelas. Kesimpulannya, BISMAT ini mampu meningkatkan penguasaan murid dan juga meningkatkan penyertaan murid. Saya mencadangkan BISMAT ini menggunakan bahan yang lebih fleksibel mengikut kelas. Walaupun saya sendiri telah menguji kaji mengguna pelbagai bahan. Saya telah menggunakan A4 paper, glossy paper, saya menggunakan kertas berbentuk kain banner. Saya telah menggunakan pelbagai bahan. Mungkin saya harap masa yang akan datang boleh mengeluarkan bahan yang lebih mudah kepada guru-guru ketika hendak menggunakan kaedah ini. Dan terima kasih. Saya harap penjelasan ini dapatlah membantu sedikit sebanyak penerangan tentang kajian saya yang saya jalankan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan Sains 19 pada sesi kali ini. Kumpulan ini diketuai oleh Nur Zahidah binti Maidin dari SMK Seksyen 19 dengan tajuk Penyelesaian terhadap kekeliruan murid dalam topik ujian makanan melalui intervensi Happy Family. Dipersilakan. Selamat sejahtera, kami adalah wakil panitia sains dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 19. Tajuk kami ialah penyelesaian terhadap kekeliruan murid dalam topik ujian makanan melalui intervensi Happy Family. Berdasarkan refleksi pengajaran yang lepas dalam topik ini, kami terpanggil untuk melaksanakan kajian tindakan untuk menyelesaikan isu ini melalui pemerhatian kami semasa murid menjalankan eksperimen, analisis dokumen jawapan murid ketika ujian serta temu bual dengan murid. Kami mendapati terdapat dua isu utama dalam hal ini, iaitu murid tidak dapat mengenal pasti padanan larutan kelas makanan yang betul ketika menjalankan eksperimen di dalam makmal. Murid tidak dapat menjawab soalan dengan betul dalam latihan yang diberikan oleh guru kerana sering tertukar pasangan larutan kelas makanan yang betul. Kajian tindakan yang dilaksanakan ini adalah merupakan tindakan terhadap proses pengajaran dan pemudacaraan. Tindakan PDPC dilakukan ke atas mata pelajaran sains tingkatan 2 untuk bab 3 bertajuk nutrisi. Dalam bab ini, subtopik yang dipilih ialah ujian makanan, iaitu untuk membezakan larutan penguji yang perlu digunakan untuk menguji kehadiran kelas makanan yang berbeza. Objektif kajian tindakan ini dilaksanakan dibahagi kepada objektif am dan khusus. Untuk objektif am, selepas kajian tindakan ini selesai dilaksanakan, kami berharap agar proses pengajaran dan pemudacaraan bagi mata pelajaran sains tingkatan 2 dapat dipertingkat, khususnya berkenaan ujian makanan dapat diselesaikan. Seterusnya, melalui kajian tindakan ini, guru dapat mereflek amalan pengajaran supaya kualiti dapat dipertingkatkan. Yang kedua, objektif khusus, murid dapat mengenal pasti padanan larutan kelas makanan yang betul ketika menjalankan eksperimen di dalam makmal. Murid dapat menjawab soalan dengan betul dalam latihan yang diberikan oleh guru kerana sering tertukar pasangan larutan kelas makanan yang betul. Soalan untuk kajian tindakan kami adalah, adakah penguasaan murid terhadap topik ujian makanan dapat dipertingkatkan dengan intervensi Happy Family? Kajian ini melibatkan 10 orang murid tingkatan 2 di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 19 Shah Alam Selangor. Peserta kajian ini melibatkan murid yang mendapat markah yang rendah semasa menjawab ujian penilaian 1 pada bulan April 2022. Keputusan mengadakan kajian tindakan ke atas 10 orang murid yang mendapat keputusan rendah dalam ujian penilaian 1 bagi membantu murid ini menguasai topik ujian makanan. Sehubungan dengan isu-isu yang telah dijelaskan di atas, kami membina satu intervensi bagi menyelesaikan isu-isu tersebut. Kaedah ini dinamakan Happy Family. Kaedah ini menggunakan kaedah mnemonik dan nyanyian bagi membantu murid mengingati istilah bahan kimia yang agak rumit untuk disebut. Formula ini dinamakan Happy Family kerana ia menggunakan nama ahli keluarga dan peranan mereka dalam sesebuah keluarga dalam bentuk nyanyian menggunakan melodi lagu kanak-kanak Are You Sleeping. Dengan kaedah ini, murid mudah untuk mengingati padanan kelas makanan dalam larutan penguji yang betul. Lirik dan nyanyian lagu Happy Family adalah seperti di bawah. Ibu yang kemas, ibu yang kemas, bapa yang gagah, bapa yang gagah, makcik yang pandai, makcik yang pandai, adik pun lompat, adik pun lompat. Kami juga menyediakan formula ini dalam bahasa Inggeris supaya murid yang selesa berbahasa Inggeris boleh menggunakannya. Tambahan pula, di sekolah kami terdapat kelas DLP.
Kami memperkenalkan Happy Family kepada murid-murid tingkatan 2 melalui 4 langkah di bawah. Pertama sekali, kami memberikan langkah penerangan tentang Happy Family dan kaitannya dengan padanan kelas makanan dan larutan penguji. Kami mengajar murid-murid menyanyi bersama berulang-ulang. Kedua, kami memberi bahan dan radas untuk eksperimen kelas makanan dan larutan penguji kepada murid tingkatan 2. Kami memberi tunjuk ajar untuk menjalankan eksperimen menggunakan padanan kelas makanan dan larutan penguji yang betul menggunakan formula Happy Family. Murid-murid menjalankan eksperimen dengan menggunakan formula Happy Family dalam langkah ketiga, di mana mereka menjawab soalan selepas keputusan eksperimen. Dan untuk langkah keempat, kami telah memantau dan membuat pemerhatian kepada pelaksanaan eksperimen murid. Murid-murid telah menjalankan eksperimen dan menjawab soalan dengan menggunakan padanan kelas makanan dan larutan penguji yang betul. Untuk menambahkan lagi kefahaman murid, kami telah menjalankan latihan pengukuhan selepas eksperimen dijalankan untuk menguji jangka masa ingatan yang diperoleh. Kami menggunakan pelbagai platform seperti memberi latihan bertulis, lisan dan juga dalam talian. Latihan bertulis dan lisan dijalankan di dalam makmal, manakala latihan dalam talian pula disiapkan oleh murid di rumah. Pengumpulan data telah dilakukan dengan menggunakan beberapa alat pemerhatian. Kami mendapati murid dapat mengenal pasti padanan larutan kelas makanan yang betul ketika menjalankan eksperimen di makmal melalui pemerhatian dan temu bual. Manakala selepas analisis dokumen ujian 1 dan 2, kami mendapati murid dapat menjawab soalan dengan betul dalam latihan yang diberikan oleh guru tentang subtopik uji kaji sampel makanan. Kesimpulannya, guru menjadi lebih kreatif dalam menyampaikan pengajaran untuk topik-topik lain setelah mendapati kaedah Happy Family memberi kesan yang baik kepada murid. Murid-murid bukan saja dapat menjalankan eksperimen dengan lancar dan pantas, tetapi mereka juga boleh menjawab soalan dengan tangkas dan yakin. Maka dengan ini berakhir sudah pembentangan kajian tindakan kami. Sekian, terima kasih.
Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan ke-7 pada sesi kali ini. Kumpulan ini diketuai oleh Selvarani, anak perempuan Yutra Kumaran dari SJKT Ladang Bernopin, dengan tajuk keberkesanan intervensi model sifir segitiga dalam darab dan bahagi bagi murid tahun 4. Dipersilakan. Salam sejahtera kepada semua. Saya Cikgu Selvarani Utrakumaran dari SJKT Ladang Bernopin Bido Perak yang ingin berkongsi kajian tindakan yang bertajuk Keberkesanan Intervensi Model Sifir Segitiga dalam Darab dan Bahagi bagi murid tahun 4. Pendahuluan. Matematik berkaitan dengan kemahiran pengiraan aritmetik iaitu penambahan, penolakan, pendarapan dan pembahagian nombor bulat, pecahan dan perpuluhan menurut Marzita Putih. Matematik dianggap sebagai mata pelajaran kritikal dalam pendidikan STEM menurut Chia. Refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Murid tidak dapat mengingat sifir untuk menyelesaikan operasi darab dan bahagi. Murid juga tidak dapat menyelesaikan soalan-soalan dari topik darab dan bahagi. Fokus kajian ini adalah kajian tindakan yang dijalankan ini merupakan tindakan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Tindakan PDP dilakukan bagi mata pelajaran matematik sekolah rendah murid tahun 4. Penguasaan darab dan bahagi sangat penting dalam matematik. Oleh itu, pengkaji memperkenalkan model sifir segitiga untuk murid menguasai darab dan bahagi tanpa menghafal sifir dan untuk melihat keberkesanan model sifir segitiga dalam topik darab dan bahagi. Objektif am kajian. Proses PDP bagi mata pelajaran matematik dapat dipertingkatkan khususnya dalam operasi darab dan bahagi. Guru juga dapat merefleks amalan pengajaran supaya kualiti pengajaran dapat dipertingkatkan. Objektif khusus kajian, murid dapat mengingat sifir dengan membina model sifir segitiga dan murid juga dapat menyelesaikan soalan-soalan dari topik darab dan bahagi dengan menggunakan model sifir segitiga. Kumpulan sasaran kajian tindakan ini melibatkan murid tahap 2 iaitu murid tahun 4 seramai 5 orang dari SJKT Ladang Bernopin Bido Perak. Kajian ini melibatkan 2 orang murid lelaki dan 3 orang murid perempuan. Kajian ini dilakukan terhadap murid-murid yang mempunyai tahap penguasaan. Kajian tindakan ini menggunakan model ADDIE. Model ADDIE terdiri daripada 5 fasa. Ini adalah intervensi model sifir segitiga yang terdiri daripada 9 bahagian, iaitu 1 hingga 9, dan murid melukis mengikut langkah dan setiap bahagian diisi dengan nombor mengikut sifir secara penambahan nombor. Murid menulis nombor mengikut turutan bahagian. Ini adalah contoh penyelesaian operasi darab dan bahagi dengan menggunakan model sifir segitiga. Instrumen yang diguna dalam kajian tindakan ini adalah borang pemerhatian, ujian pra dan ujian pos. Ini adalah contoh penyelesaian murid dengan menggunakan model sifir segitiga.
Dapatan kajian menunjukkan peningkatan pencapaian murid daripada ujian pra kepada ujian pos yang menunjukkan peningkatan positif. Model sifir segitiga membantu murid dalam menumpukan perhatian sepenuhnya untuk menguasai asas darab dan bahagi. Rumusan, objektif pengkaji tercapai. Murid dapat melukis sifir segitiga untuk menguasai kemahiran sifir. Murid juga memahami fakta asas darab dan bahagi. Murid dapat menyelesaikan operasi darab dan bahagi satu digit. Masalah alfa sifir diganti dengan model sifir segitiga. Kajian tindakan ini akan disebar luas kepada semua guru di sekolah supaya model sifir segitiga ini membantu murid-murid yang lemah dalam menguasai sifir dan membantu menyelesaikan operasi darab dan bahagi. Maklum balas daripada semua pihak mengenai model sifir segitiga ini akan dapat menambah baik kajian tindakan ini dan mendorong pengkaji menghasilkan kajian tindakan yang berkualiti pada masa akan datang. Jutaan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah memberi peluang kepada saya untuk menyertai dalam pembentangan kajian tindakan ini dan pihak-pihak yang telah membantu saya menyelesaikan kajian tindakan ini dengan baik. Terima kasih. Terima kasih.
Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan La Victoire pada sesi kali ini. Kumpulan ini diketuai oleh Abdul Razak A. Rahim dari Kolej Matrikulasi Johor dengan tajuk Cooperative Learning in the New Norm of Education, Accelerating Students' English Grades and Attitudes. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and a very good day to everyone. Our group La Victoire featuring Puan Roswati binti Muhammad Said, Puan Nurul Fadiah binti Yahya, Encik Abdul Razak bin Rahim, Encik Nur Hisham bin Muhammad Ehsan and Puan Amuta, anak perempuan M. Katarayan, has prepared a paper entitled Cooperation Learning in the New Norm of Education, Accelerating Students' English Grades and Attitudes. During the COVID-19 pandemic, where classes were online, teachers were with the mindset that getting students to be actively participating in the lessons was just a dream. However, a study involving 136 Johor matriculation students where a cooperative learning model was employed, that mindset about online learning could be changed. Cooperative learning provided ample opportunities for English language learners to interact socially and academically, in which it was an obstacle in the absence of a physical meetup could be minimized in the distant learning process. In this case, the teacher no longer dominated the learning activities, but rather became the facilitator and mediator of the process. The cooperative learning model was designed by giving opportunities to students to enable them to build their own knowledge together. This study investigated the effectiveness of using cooperative learning methods in the new norm education on matriculation students' learning achievement in English, as well as their attitude towards the subject in Johor Matriculation College. The focus of this research is in the implementation of cooperative learning in doing English tasks, particularly in their continuous assessment in the new norm of education in order to help students achieve better grades in English and improve their attitude in learning the language, although English is just a compulsory subject. As the matriculation program is a preparatory stage for the students before they pursue their studies at tertiary level, being interested in learning the English language and getting good grades for English are important to ensure that they have acquired all the basic skills required of them at the foundation level. The objectives of this research are, number one, to help students get better grades for English through the implementation of cooperative learning in completing their speaking and writing tasks, and number two, to improve students' attitude in learning the subject, which requires them to collaborate with others. The selection of the target group is in line and consistent with the focus of this study. The students were selected based on their proficiency level and consists of 136 SDS students or one-year program comprising of accounting modules as well as science modules, where 101 female students and 36 male students were involved. The study is a two-pronged approach as both educators and students will gain benefits from it, which makes it as a vital study to assist both parties, which adapts the CHEMIS and MC Taggart research model as below. In this model, it has 4 stages of cycle: reflection, plan, act, and observe. In the reflection stage, where educators are having problems in finding the better teaching and learning method for students when teaching need to be done online or non-face-to-face. Students in this stage have difficulty in obtaining better grades due to online learning restrictions, as well as they have negative attitude toward English learning due to the new learning environment. So for the planning stage, where implementing cooperative learning in teaching and learning to improve grades and students' attitude, as well as incorporating cooperative learning in completing the English writing and speaking tasks. For the acting stage, where students are required to do group work in completing their English writing and speaking tasks,
In this stage as well, educators explain the tasks and students' active participation in making the task a success. In this stage as well, educators use pre and post tests. In the observation stage, where pre and post test results are observed, students' continuous assessment results are then observed and the data was taken for analysis. And positive impacts revealed based on the observation done. Research findings and observation. Based on the pre-test and post-test scores, it is found that the students' overall marks have improved in the post-test. Majority of the respondents scored better marks in their post-test compared to their pre-test. For the research findings and observation number 2, based on the questionnaire given, the responses show that the implementation of cooperative learning in teaching and learning sessions gave positive impacts towards the respondents' attitude on learning English. The results show that the respondents believe that cooperative learning has helped them in many ways, which make cooperative learning as a good teaching, learning and learning techniques to be used by educators and learners. Reflection and conclusion. The result of the study shows significant and positive feedback from both students' scores as well changes in their attitude towards learning English. Thus, this clearly shows that cooperative learning is an effective technique of teaching English in the new norm of education in getting the students to be actively engaged in the learning process. Thank you very much.
Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Tahniah kepada pembentang di atas perkongsian mereka sebentar tadi. Majlis merakamkan penghargaan kepada semua pembentang yang telah menyampaikan hasil kajian mereka. Maka berakhirlah sudah sesi kita pada pagi ini. Majlis akan berehat sebentar dan akan bersambung lagi pada sesi seterusnya. Sekian, terima kasih.